Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11. So guys, macam korang nampak dekat atas meja kita hari ni adanya 11 unit 11 kotak TWS daripada PHL. Modelnya adalah Triple Butt Z, di mana dekat dorang punya online mall, dekat dorang punya Lazadanya, harganya sekitar RM129 macam tu, depending pada promotion. Dan again, macam korang nampak dekat atas meja ni, kita ada 11 unit, kita ada banyak unit. Maksudnya apa? Maksudnya another giveaway, gang. Another giveaway. So far kita dapat 3 kali giveaway sebulan. So agak maintain dekat situ. Dan jangan risau, aku akan bawa banyak lagi untuk korang semua. Jadi pastikan bagi siapa yang belum subscribe, subscribe lah. Bagi siapa yang belum tekan bell icon tu, tekanlah bell icon. Nanti bila tak tahu notifikasi, korang merian, korang marah kan? Alright, jadi tak boleh masa lagi. Let's check it out. So kita letak tepi dahulu. Okay, kita buat short unboxing, short review macam tu. Kan, ada banyak ni nak bagi. Nak umumkan giveaway lagi, macam mana giveaway dia kan. Senang tak senang, mudah tak mudah kan. Benda percuma je kau. Alright. Jadi first thing first, macam korang nampak, ini adalah kotaknya. Alright, simple unboxing experience. Kotak dia PHL 2 wireless stereo headset. Cumanya satu benda yang mungkin aku boleh bagi feedback sikit adalah, kalau anda kata maybe next punya production, mungkin dekat depan ni boleh letak dia punya model dekat depan ni lah. Sebab apa? Benda tu yang akan emphasis pengalaman membelilah. Jadi dekat depan ni PHL ni okey, mungkin letak kat sini adalah Triple Butt Z tersebut lah. Alright. So dekat sini kalau korang boleh nampak, logo ni adalah logo macam TWS lah. 1, 2. So dekat bawah ni again, model ni adalah Triple Butt Z, Triple Butt Z berwarna grey. So belakang ni design dia macam ni. Design dia ni typical PHL lah. Siapa yang tak boleh recall, PHL ni adalah satu jenama jam yang aku pernah bawakan banyak kali dekat channel aku. So sekarang dia ada bawakan penawaran TWS pula. Dan apa aku boleh katakan, for the price agak menarik jugalah. So dekat tepi ni adanya beberapa input dia. Kalau korang boleh nampak, dia ada Bluetooth 5.0, extra bass, touch control, noise cancellation dengan waterproofing. Dia ada IPX5. Dan the main selling point untuk this TWS Triple Butt Z ni adalah dia mempunyai triple driver. Meaning that each of the unit kiri kanan tu, sebelah ada 3 driver, sebelah ada 3 driver. Each of the driver bersaiz 6mm graphene punya driver. Aku boleh katakan this TWS, aku dah cuba selama beberapa ketika, dia tak emphasis pada gaming sangat tau. Kalau korang tengok dekat diorang punya poster ke apa, dia tak ada macam low latency sangat. Dia ada tulis, tetapi aku boleh katakan this TWS more emphasis, more towards kepada pengalaman pendengaran audio yang lebih ke arah bassy macam tu. Nanti aku akan explain lebih lanjut lah. Alright, jadi jom kita unbox. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So dekat dalam korang akan dapat satu kertas macam ni kan. Music makes you smarter, itu sahaja. Dekat dalam kalau korang nampak, okay, presentation dia macam ni lah. Korang akan dapat lebih kurang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang additional different size punya earbuds. Lepas tu korang akan dapat satu kabel USB A to USB C. Ya, nice, dia guna type C tapi yang pendek je lah. Bagi aku TWS should be pendek, sudah memadai. So dekat dalam plastik ni korang akan mendapat dia punya unit itself lah. Alright, so kita letak tepi dahulu. Okay. So actually dia bagi giveaway 10 je. Satu ni aku punya, tapi aku bagi semua pada korang lah, supaya korang ada extra unit untuk orang memenangi lah. Alright. So macam korang nampak, ini adalah TWS dia. Dia punya bentuk ni bukan tipikal macam AirPods Pro punya rupa yang jenis macam buka ke atas. Dia punya rupa adalah begini. Ada PHL punya branding. Dia punya finishing ni adalah macam rubberish punya matte macam tu. So ada arrow macam ni menunjukkan arah mana yang patut korang slide ke ataupun korang buka, ataupun dekat mana patut korang mula slide, sebab dia punya produk ni jenis slider. So dekat belakang ni ada port pengecasan jenis type C. Bawah tak ada apa-apa, clean looks. Dekat depan ni adalah dia punya LED indication light lah. Cumanya aku tak jumpa apakah maksudnya, adakah dia ada indication macam berapa persen. Sebab apa yang aku perasan bila aku buka nanti, dia akan menyala putih saja, itu saja. Jadi I'm not sure sebab apa dia tak ada spesifik punya, at least pada pencarian aku lah. Alright. So untuk membuka TWS ini adalah korang slide macam ni. Nampak? So bila korang buka, korang akan nampak
ia punya sepasang earbuds dia lah, di mana dari segi presentation aku boleh katakan memang sangat-sangat menarik lah, agak nampak mewah. So bila kita keluarkan TWS ini, rupa dia macam ni guys. Okay, dia ada chromatic punya design dekat situ kan, ada brand PHL dekat situ, dan dekat situ terdapatnya touch function. Kita akan explain lebih lanjut. So dia punya earbuds dia. Dan satu benda yang menarik adalah semasa aku teliti, kalau korang boleh, aku tak tahu kamera boleh capture tak, actually dekat bahagian ini dia macam semi transparent tau. Korang akan nampak ada 3 driver dekat situ, 3 mini tweeter, nampak? 3 mini tweeter dekat situ. Each of the side korang akan nampak macam semi transparent. So ala-ala Nothings punya earbuds lah, tetapi ini macam boleh dikatakan smoke semi transparent. So dia menambahkan a bit looks dekat situ. Dari segi keberatan dia, aku boleh katakan taklah berat. Jom kita try timbang sekejap. Alright. So untuk casing itself, berat dia sekitar 42.5 gram. Untuk dia punya earbud sepasang ni, beratnya adalah sekitar 10 gram saja. So tidaklah begitu berat. Tapi bagi aku, okey lah. Untuk letak dekat telinga, should be no problem. Alright, so dari segi dia punya fitting in my ear, okay, ini adalah antara few of the TWS yang pada pertama kali percubaan dia fit my ear untuk default punya buds ni nicely lah. Dia tak perlu nak adjust tekan-tekan, dia just nicely. Kalau korang boleh nampak, rupa dia dekat telinga macam ni lah. Dia tak macam protruded sangat. Dia okey untuk pipi tembam macam aku ni, dia sorok sikit lah. Dia tak adalah macam mencapak sangat, tak adalah terlampau senyap sangat lah. Dia punya design tu agak okey. Dan bila korang gocor-gocor, dia just fit well lah. Aku dah gunakan selama beberapa ketika, aku boleh katakan dia memang fit well in my ear. Dari segi dia punya codecs dia, yang ini kalau based on bacaan aku, dia support untuk SBC, tapi dia kata juga dia ada aptX HD macam tu. So dia tak banyak yang support codecs dia lah. Alright. So dari segi benda lain, okay, dari segi dia punya touch control dia, so kalau korang nak play and pause, korang kena press and hold tau. Okay, press and hold each of the side, dia akan play, dia akan pause. Kalau korang nak skip the song, nak previous the track, korang kena triple click each of the side. Belah kiri ni untuk previous the track, belah kanan triple click adalah untuk next the track lah, forward the track. Kalau korang nak angkat panggilan ke decline panggilan dia ke, korang perlu single tap saja. Which is bagi aku dari segi dia punya tap function dia, dari segi touch function dia, bagi aku dia lari sikit daripada typical TWS yang kita biasa guna lah. Selalunya bila kita single tap tu untuk play and pause, double tap untuk skip track, dan untuk jawab panggilan tu kita akan press and hold. Tapi macam untuk yang ini, press and hold tu adalah untuk play and pause. Dan so far dia tak ada apa-apa macam gaming mode ke switching kepada music mode, tak ada. Dia hanya ada single mode sahaja. Alright. So basically aku dah, macam aku cakap tadi, aku dah test this TWS. Apa aku boleh katakan, surprisingly for the sound itself, bunyi dia sangat-sangat agak mengagumkan lah. Despite of the price RM129 saja, aku boleh katakan first thing first, dari segi dia punya, orang kata dia punya 3 benda yang utama, iaitu mid, treble, bass. Mid dia aku boleh katakan at the average level. Bass dia pada level yang mengagumkan, memang berdentum-dentam. Treble dia tu pada kadar yang sepatutnya lah. Dia tak terlampau distort. Sebab apa? Dia punya driver untuk bass tu ada satu saja. Aku boleh katakan dia punya profile tu move towards atau leans towards bassy punya side lah. Manakala dari segi dia punya sound stage dia more kepada medium kepada small. Sound separation dia aku boleh katakan lebih kepada medium to low punya juga. Dia more bassy lah. Bunyi drum tu lebih mudah kedengaran berbanding bunyi gitar dan instrumen semua lain. Dari segi dia punya kekuatan, kelantangan, even though dia adalah 6mm tapi dia ada 3 driver each of the side, aku boleh kata memang kuat lah. Most of the time aku akan gunakan pada kadar 70% dah cukup memadai. Kalau anda kata korang max out the volume, dia punya sound leakage tu ada, tapi aku boleh katakan minimum tau. Bila aku try pakai, aku tanya wife aku pada maximum punya level, sound leakage tu kalau betul-betul duduk dekat sebelah telinga kau boleh dengar. Tetapi kalau anda kata kau duduk berdepanan, contoh macam korang dekat kamera ni, aku dekat sini, bila aku pasang maksimum tu, susah untuk mendengar sound leakage. Which bagi aku dia punya sound isolation dia agak menarik jugalah. Sebab apa? Dia tak ada ANC tau, dia hanya ada noise cancellation, noise reduction macam tu lah. So since dia adalah jenis in-ear punya earbud, so bila korang masuk, automatically sekitaran korang kedengaran lebih senyap. Bukanlah kedap hilang macam ANC, tetapi lebih senyap lah. Which is bagi aku memang sangat-sangat membantu. Cumanya ada satu benda yang mungkin, satu benda korang patut tahu, dia punya bukan kekurangan lah, aku boleh katakan benda yang dia tak ada adalah dia tak ada macam auto play, auto pause. Meaning that bila korang cabut saja TWS ni,
dia takkan auto padam kecuali korang masukkan dekat dalam case dia ni dan korang tutup case dia ni, baru dia akan auto disconnect the connection dan mempausekan lagu tersebut lah. So bila korang masuk dekat telinga, dia takkan auto play. Korang kena literally play dekat phone ataupun korang kena literally tap dekat sini untuk start the song. Alright, so itu berkenaan dengan pendengaran muzik. Dari segi gaming, so macam aku cakap tadi, this TWS not emphasis toward gaming, even though dia claim bahawa dia mempunyai 0.6 millisecond punya latency, which is kalau kita put in perspektif, dia punya latency kalau ikut claim dia adalah sekitar 60 something ms. Pada percubaan aku, dia tak up to that expectation. Sebab apa tahu? Tahun ni aku banyak cuba TWS. Yes, aku jumpa TWS yang legit 60 ms, memang tekan terus dengar. This one dia ada slightly delay. Jadi untuk menunjukkan perkara tersebut, aku akan demo kepada korang. So untuk itu, kita cuba pairingkan kepada aku punya Samsung dahulu, Galaxy Z Fold 3 ni. Sebab apa tahu? Pada video lepas TWS, ramai kata bahawa pairing pada iPhone lebih laju latency dia. So tak fair nak kena pairing juga pada Android. Jadi jom kita pairing kepada Android aku ni. A few moments later. Okay, aku dah sambungkan dia. Jadi korang dengar dia punya hasilnya. 1 2 3 4 5. Kita try pakai pistol. Alright. So macam korang boleh nampak, bagi aku there are slightly delay dekat situ lah. Bila korang tekan tembakan tu, bunyi tu sampai ke TWS tu tidak setepat yang mana aku pernah pakai TWS yang dengan 60 ms sebelum ni lah. So bagi aku, sound wise, kalau korang main game memang sedap gila. Bunyi basic, bunyi step memang sangat-sangat kuat. Cumanya dari segi dia punya latency dia ada sedikit delay dekat situ lah. So itu pendapat aku tentang dia punya audio dan juga dia punya gaming experience. So overall, pada pendapat aku, TWS daripada PHL dengan modelnya Triple Buds Z ni memang memfokuskan kepada pengalaman audio lah. Kalau korang dengar lagu, bunyi dia memang sedap, bunyi dia memang punchy, more towards bassy punya profile. Dari segi pembuat panggilan pun okey. Cumanya kalau bagi siapa yang mungkin nak beli untuk gaming, at least dalam percubaan aku untuk PUBG Mobile, there are slightly delay dekat situ. Ini adalah honest review punya macam mana pun. Tetapi kalau korang beli untuk pengalaman mendengar audio, this is a good pair of TWS untuk korang considerkan. Because the price adalah sekitar RM129 saja, korang dapat triple driver punya TWS, which is one of the kind at least dekat pasaran kita ni lah. Dan PHL ni juga adalah company local, company Malaysia. So kita boleh support sikit lah kita punya local brand. Alright. Now move on kepada pengumuman giveaway. Jadi macam korang nampak dekat sini ada 10 unit actually yang dibagi untuk giveaway. Tapi aku bagi semua sekali, termasuk unit aku ni, menjadikan 11 unit untuk giveaway satu kali jalan. Cara-cara giveaway dia sangatlah mudah, sama juga macam giveaway TWS yang lepas. Alright, first thing first. First thing first, aku nak korang subscribe dan juga klik bell icon dekat channel aku ni. Yang kedua adalah aku nak korang komen dekat ruangan komen dekat bawah, saya nak PHL. Okay, saya nak PHL. Dan kemudian aku nak korang snap screen komen korang berserta dengan video aku dekat atas tu, membuktikan itu adalah komen dekat video itu menggunakan profile korang yang legit. Kemudian dah korang snap screen tu, korang pergi dekat Facebook page aku. Okay, sama juga, method ni sama macam yang lepas-lepas. Bagi siapa yang follow aku, dia tahulah. Korang pergi dekat Facebook page aku, link semua dah ada dekat bawah. Cari posting berkenaan dengan giveaway ini. Aku nak korang komen dekat posting tersebut, saya nak PHL. Dan korang tepekkan gambar snap screen yang korang dah snap screen kan dekat YouTube aku tu. Itu sahaja. Simple mimple, simple dimple. Jadi giveaway ni aku buka selama seminggu. Standard seminggu. Postage semua aku tanggung. Cara memilih kita akan pick secara random picker. Maksudnya ada 11 peluang untuk 11 orang bertuah lah. Kali ni banyak sikit. So apa lagi? Dari segi dia punya, itu sajalah kot. Dan please jangan spam. Siapa yang komen lebih daripada sekali, siapa yang enter lebih daripada sekali menggunakan profile sama, aku akan consider sebagai disqualified. Dan kita akan umumkan pemenang selepas seminggu selepas tarikh video ini live lah, dekat kedua-dua platform, Facebook dan juga YouTube. Again, pastikan korang klik bell icon dan subscribe of course, untuk pastikan kalau korang menang, korang tak terlepas tau. Sebab apa? Giveaway yang lepas, kadang-kadang 3 barang bagi giveaway, 1 orang je respon, 2 orang MIA, missing in action. So rugi pada korang lah. Itu barang aku tak open balik untuk giveaway lah. Sebab apa? Benda tu akan membuang masa aku untuk buat balik giveaway. So barang tu aku simpan je lah. Mungkin next time kalau nak buat giveaway lain, aku akan combine sekali. So pastikan bagi siapa yang enter this giveaway,
please pastikan korang tekan bell icon dekat situ dan korang like page aku tu supaya korang mendapat notifikasi yang sepatutnya. Alright, itu saja. Simple, mimple. Alright. So guys, thank you pada pihak PHL kerana sponsoring this giveaway unit. Thank you pada you all sebagai supporter aku. So again, jangan lupa giveaway ni. Dan kalau anda kata korang dapati video-video macam ni memanfaat bagi korang boleh support aku dengan tekan butang subscribe kat bawah dan lonceng kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.